Baik, hari ini insya-Allah kita berhimpun ni di Masjid Tuanku Said Faizuddin. Masjid ni tuan-tuan dan puan-puan pun rasanya ada sumbangan lah dalam menjadikan Ekon ni satu kenyataan. Sebab kita buat crowdfunding dulu. Alhamdulillah dah selesa dah masjid ni. Baik, kita hari ni nak bincang sikit berkenaan dengan umrah. Tata cara pelaksanaan umrah. Jadi ada juga Hadiah Kemal tadi beritahu kat saya, ada daripada jemaah di luar yang juga hadir nak dapatkan manfaat ilmu. Jadi saya alu-alukan lah yang mana yang akan bersama dengan kita pada trip Disember nanti, yang mana yang bersama dengan grup lain pun, alhamdulillah, syukur pada Allah kerana Allah memberikan rezeki untuk mengunjungi Baitullahil Haram. Baik, insya-Allah kita akan bersama dengan trip Global Ihsan dan juga MKM. Dan saya insya-Allah akan jadi pembimbing jika diberikan umur yang panjang dengan kesihatan yang insya-Allah sihat. Saya akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam trip MKM kali ni lah, MKM dan Global Ihsan. Tapi ada juga saya tengok wajah-wajah yang dah pergi pun sebelum ni, kan, macam Kak Azlina, Abang Nasir, ini semua dah pergi dah, kan. Jadi mungkin hadir sekadar nak ulang kaji lah, kan. Okey, nanti insya-Allah kita cuba seringkas yang boleh lah. Sebab umrah ni dia simple, dia tak macam haji. Haji banyak cerita lah sebab dia banyak hari. Ya, baik. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi Mekah ini sebagai bumi yang istimewa. Ya, bumi yang istimewa yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berdoa. Dia mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ini Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim. Allah Taala kata, ini doa Nabi Ibrahim. Doa seorang nabi yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian yang berat, yang mana dia diuji oleh Allah dengan dapat anak lambat. Dapat anak lambat ni pun satu ujian juga. Orang asyik tanya je, bila lagi? Kan? Bila lagi? Kan? Stres. Orang yang kahwin lepas kita pun dapat anak dah, kita tak dapat lagi. Stres. Jadi dia berdoa pada Allah supaya Allah Azza wa Jalla berikan dia anak. Dapat anak, dapat Nabi Ismail, Allah Ta'ala suruh pergi letakkan dekat Mekah. Letak dekat Mekah. Yang mana letak dekat Mekah ni, Nabi Ibrahim kena letak dan tinggal. Bukan pergi pindah sama-sama dah. Letak dekat Mekah, tinggalkan begitu sahaja. Jadi Nabi Ibrahim pun taatlah. Lalu dia pun kata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku meletakkan daripada zuriat aku ni biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Aku letakkan zuriat aku letakkan daripada kalangan zuriat aku ni di satu lembah yang tidak ada tumbuhan, yang tidak ada tanaman. Ya. Inda baitikal muharram, di sisi baitmu, di sisi rumahmu, di sisi Kaabahmu yang dihormati, yang diharamkan untuk kita ceroboh, yang diharam untuk berperang padanya. Rabbana liyuqimus salah. Wahai Tuhan kami, supaya mereka ini boleh mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah jiwa-jiwa manusia ini tertarik dengan mereka. Jadikanlah jiwa-jiwa mereka ni suka kepada mereka. Warzuqhum minas samarat. Rezekikan mereka dengan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. La'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi ini doa Nabi Ibrahim kepada bumi Mekah. Kepada bumi Mekah. Okey. Nabi SAW mengajar kita tentang cara-cara ibadah. Yang paling penting dalam umrah ni adalah keikhlasan. Itu yang paling penting. Dan juga ittiba', mengikuti sunnah Nabi SAW. So, yang pentingnya dalam umrah ni adalah ikhlas dan juga ittiba'. Ikhlas dan mengikut cara Nabi SAW. Ikhlas dengan makna kita melaksanakan umrah ni hanya semata-mata kerana Allah. Dan yang kedua, ittiba', iaitu mengikuti sunnah Nabi SAW.
Jadi seboleh mungkin kita akan cuba mengikuti tata cara Nabi. Ya, habis itu ulama tak ikut Nabi ke ustaz? Kita tak kata macam itu. Itu dia yang faham. Kita kata kita akan mengikut ulama yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Dan kalaulah sampai satu ketika kita melihat dan kita menilai ada pandangan ulama dalam mazhab yang lain yang lebih dekat dengan kehendak Allah dan Rasul pada penilaian kita, dan kita akan follow. Itulah yang dipegang oleh negeri Perlis ni sendiri pun. Okey. Dan Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salat aku, ibadat aku, hidup aku dan matiku untuk Allah yang merupakan Tuhan bagi sekalian alam. Okey? Kita ada ibadah, contohnya macam salat, yang mana ada dalam salat tu ada doa, ada pergerakan, tapi banyaknya dalam salat ni bacaan lah. Sebab itu ada rukun fi'li, ada rukun qawli dan ada rukun qalbi kan. Qalbi ni niatlah. Kemudian ada qawli, bacaan. Kemudian ada fi'li, rukuk, berdiri, sujud dan sebagainya. Manasik yang disebut wa nusuki, ibadat ni, manasik ni melibatkan umrah dan haji. Yang mana umrah ni sebenarnya banyak perbuatan berbanding salat. Sebab tu nanti boleh tak saya tahu siapa yang first time nak pergi umrah ni? Oh, okey. Haji? Haji memang tak nak pergi lah kan? Baik. Siapa yang buat haji biasanya dia akan buat umrah kan? Jadi kalau umrah pun first time, insya-Allah haji akan datanglah. Haji belum berkesempatan. Siapa yang first time buat umrah, dia akan rasa nanti umrah ni dia akan sedikit penat. Terutamanya sewaktu sewaktu sa'i. Sewaktu sa'i tu dia akan penat sikit. Siapa yang bawa anak kecil lagi lah. Saya dulu masa muda-muda, masa tu anak seorang ni, pergi umrah, anak pikul atas bahu. Tawaf pikul atas bahu, sa'i pun pikul atas bahu. Lepas tu memang pengsan lah lepas tu, tidur kan. Tapi umrah ni memang dia penat sikit. Kaki memang sakit sikit. Itu sekadar nak bagi tahulah. Jadi sebelum nak pergi umrah ni kena banyak sikit berjalan. Pergi training kan. Okey. Ada doa, ada sedikit orang kata apa, perkataan yang diucapkan ya. Dan qalbilah, niat. Okey. Maka bila disebut umrah ni patutnya ada ta marbutah ni, ada titik kat atas ni dua ni. Kalau macam ni dia baca umruhu, umurnya. Jadi kita nak baca umrah, ada titik dua kat atas. Tapi mungkin ini dalam bahasa Jawi kot. Jawi. Saya jarang guna Jawi, saya guna Arab kan. Baik. Umrah pada bahasa maksudnya berziarah ataupun berkunjung. Okey? Dari sudut syarak, mengunjungi Baitullahil Haram untuk melaksanakan serangkai ibadah tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi bila kata umrah, dia mesti buat dekat Mekah. Bukan dekat Tarim. Bukan dekat Yaman. Umrah mesti dekat Mekah. Ada media call saya. Orang media lah, dia kata, apa pandangan Ustaz berkenaan dengan kempen untuk boikot umrah dengan haji sebab tak setuju dengan Saudi? Saya kata saya susah kan nak jawab soalan ni. Sebab kita buat umrah dengan haji bukan untuk MBS. Bukan untuk King Salman. Kita buat umrah dengan haji untuk Allah. Jadi kalau boleh nak pergi, minimalkan belanja yang bukan untuk ibadat. Kalau betul-betul nak boikot Saudi lah. Sebab Saudi pun sekarang ni kita pun tengok pelik-pelik kan orang ni kan. Okey. Baik. Jadi hukum umrah mengikut pandangan yang tepat di sisi para ulama adalah wajib. Sekali seumur hidup. Berdasarkan kepada ayat Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah umrah itu, sempurnakanlah haji itu dan umrah itu kerana Allah. Itu yang disebut oleh Allah. Okey? Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kamu tu dihalang daripada buat umrah sedangkan kamu dah buat berihram, maka hendaklah kamu menyembelih hadi, kamu menyembelih dam. Itu nantilah kita bincang. Tapi sebenarnya insya-Allah masing-masing dah ada visa nanti ni, kuranglah bab hukum ihsar ni. Baik.
sunnah sebelum ihram. Jadi bila kita sebut tentang umrah, umrah ni ada beberapa ibadah yang kita kena laksanakan. Pertama, kita kena berihram. Yang kedua, kita kena tawaf. Yang ketiga, kita kena sa'i. Yang keempat, kita kena cukur ataupun potong rambut. Itulah umrah. Apa tadi? Pertama, ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, cukur ataupun memendekkan rambut ataupun potong rambut. Itulah umrah. Tapi sebelum ihram ada benda-benda yang sunnah yang digalakkan untuk dibuat sebelum kita melakukan ihram. Yang pertama, cukur dulu apa-apa bulu yang ada ataupun cabut. Cukur dululah. Trim dulu. Okey? Mana-mana cukur, kumis, misai-misai yang panjang tu trim dulu sebelum masuk ke dalam ihram. Kemudian yang kedua, mandi sunat. Kita akan berihram di mana, Ustaz Adi? KLIA. Kita akan pakai di KLIA, pakai ihram tu untuk lelaki. Ihram kat KLIA lain macam kan. Saya kata kita betul-betul sesat lah. Kita akan pakai pakaian ihram itu di atas di airport, sebab kita akan berihram di atas flight. Biasanya kalau datang kalau kita daripada Malaysia ni, kita akan melalui satu kawasan yang namanya Qarnul Manazil. So kita akan menggunakan miqat orang-orang Najd ataupun orang-orang Riyadh. So bila sampai je dekat situ nanti, dia akan bagi tahu. Jadi kita mandi siap-siap, cukur siap-siap, mandi siap-siap, pakai wangi siap-siap. Sebab nanti bila dah ihram tak boleh pakai lah. Dan saya cadangkan, kalau nak pakai perfume, orang perempuan tak boleh lah, sebab dia tak boleh pakai perfume. Kalau nak keluar rumah, dalam rumah tak apa. Tapi orang lelaki nak pakai perfume, pakai di badan. Jangan pakai di kain. Sebab kita pakai kain ihram kan. Kalau kita pakai kain, kalau pakai di kain, kita nanti nak masuk toilet nak buka nak gantung dekat pintu toilet kan. Nak pakai balik dah tak boleh, sebab benda tu dah ada wangi. Pakai di badan. Bila pakai di badan, selagi mana kita tak tukar kulit, selagi tu tak apalah. Faham? Boleh faham? Habis tu kalau lepas ihram tak apa. Sebab lepas ihram, kita dah pakai sebelum, kita pakai wangi itu sebelum kita berihram. Jadi kekal je lah wangi itu kat badan. Biar di badan, di kulit, bukan di pakaian. Kalau di pakaian, kita pakai tak apa. Bila kita buka, dan tak boleh pakai balik, kena ambil yang lain. Boleh faham Okey. Kemudian potong kuku siap-siap. Kuku kaki, kuku tangan, potong. Salat sunat 2 rakaat. Yang ni ada khilaf di kalangan para ulama. Ada sebahagian ulama kata dia salat sunat ihram. Ada yang kata dia bukan salat sunat ihram. Dia boleh apa saja salat, yang penting sunat ihram selepas salat. Tak kiralah kalau kita sampai tu dekat miqat tu, waktu katalah kita akan terbang sampai dekat miqat waktu asar, kita solat asar dulu. Lepas tu kita niat ihram. Ataupun kita sampai dekat situ waktu zuhur, kita solat zuhur dulu dan kita niat ihram. Ataupun kita baru lepas ambil wuduk, kita solat sunat wuduk, lepas tu kita berihram. Jadi kalau waktu boleh solat sunat, solat sunat. Kalau waktu solat fardu, solat fardu. Kalau waktu tu tak boleh solat sunat, solat sunat boleh pada waktu yang dilarang, macam selepas asar kan. Selepas asar ataupun selepas subuh, sebelum naik matahari, sebelum masuk waktu duha tak boleh solat, kecuali solat-solat yang ada sebab, macam solat tahiyatul masjid ataupun solat sunat wuduk. Jadi solat sunat wuduk boleh lah. Jadi kita solat dulu dan kita pun niat ihram. Okey, ini benda yang sunat dilakukan. Pakai pakaian ihram. Orang perempuan pakai macam biasalah. Kecuali tak boleh dua je perempuan, dia tak boleh. Yang pertama, dia tak boleh pakai niqab. Dia tak boleh pakai niqab ataupun pakai purdah. Yang kedua, dia tak boleh pakai
sarung tangan tak boleh. Dua benda orang perempuan tak boleh pakai. Dan orang perempuan boleh pakai pakaian biasa dia, apa warna sekalipun, cuma jangan pakai niqab, jangan pakai sarung tangan. Itu saja orang perempuan. Stokin boleh. Orang lelaki, dia hanya boleh pakai pakaian ni sajalah, iaitu kain dan juga rida ataupun selendang. Dan seafdalnya warna putih lah. Jadi inilah pakaian orang lelaki. Dia tak boleh pakai apa pun kat dalam ni. Semua kena buka. Faham? Semua kena buka. Jadi bila kena buka, jangan tinggal apa-apa pun kat dalam. Takut-takut nanti dia pakai tu, dalam pula dia lupa nak buka. Kan? Yang dalam tu kena buka. Ya? Jadi tak ada apa lah ustaz, tak ada apa. Memang tergantung macam tu je kain tu. Kain tu tergantung macam tu je lah. Selendang tu pun macam tu juga. Tak boleh pakai apa-apa. Tali pinggang boleh, jam boleh, cermin mata boleh. Macam tu boleh. Pakai cermin mata boleh. Selain daripada tu, tak boleh. Pakai pakaian berjahit yang melingkungi badan, tak boleh. Baik. Ridak ni kain atas, izar kain bawah. Pastikan ikat elok-elok lah. Kan? Jangan bagi berseret je. Nanti kita nak tawaf, nanti ramai orang. Takut-takut nanti semua orang ke tepi bila kita nak tawaf. Kita rasa kita VIP. Rupanya, kain dah tinggal kat belakang. Rasa macam VIP. Rupanya orang takut tersentuh kita kan. Itu kena hati-hati. Jadi kain macam mana cara nak ikat, dia orang kata apa? Orang lelaki kan, patutnya buat kain ni. Dia apa? Kain tu kita letakkan di tepi. Panjangkan sikit yang belah sini, pendekkan sikit yang belah sini. Lepas tu kita lipat yang panjang tu, lipat. Kemudian kita lipat. Lepas tu kita macam pakai kain blackout lah. Supaya bila kita terkangkang sikit ke apa ke, dia masih lagi tak terbuka lah. Dia masih lagi berlipat. Itu orang lelaki punya cara lah. Okey. Dan kita akan pakailah daripada KLIA tu kita pakai sampai dekat miqat nanti. Kapal terbang tu akan bagi tahu kita akan melalui miqat. Yang tidur pesan ke orang sebelah, kalau dekat-dekat nak sampai miqat, kejutkan saya. Dekat-dekat nak sampai miqat, kejut saya. Kalau yang bawa isteri, tolong bagi tahu. Kalau isteri pula tidur, bagi tahu kat suami, tolong kejut saya. Kalau kawan-kawan bagi tahu, tolong kejut saya. Sebab kalau dah terlepas, apa nak buat? Kena minta pilot patah balik. Kalau pilot rasa kesian dengan kita, dia patah balik. Kalau pilot rasa kau menyibuk je lah, kita kena bayar dam lah. Kita kena berihram di mana tempat kita berihram di dalam miqat, tapi kita kena bayar dam. Kecuali kalau kita patah balik, ambil kereta patah balik ke Qarnul Manazil kan, berihram di sana, yang tu tak kena lah. Tapi kalau kita tak patah balik, biasanya tak lah, dan kita kena bayar dam. Okey, ni saya sebut tadi rukun umrah, niat ihram, tawaf, sa'i, cukur, tertib, selesai. Tertib ni maksudnya jangan sa'i dulu sebelum tawaf. Jangan tawaf dulu sebelum ihram. So dia mesti ihram dulu, lepas tu baru tawaf, lepas tu baru sa'i, lepas tu baru cukur. Jangan buat berasingan daripada tertib ini. Mesti ikut tertib ni, kerana inilah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Okey. Berniat di miqat, ini saya sebutlah. Ini perempuan tadi saya dah sebut dah. Ya. Orang lelaki tak boleh pakai yang bersarung atau berjahit. Menutup seluruh ataupun separuh kepala. Orang lelaki tak boleh tutup. Kepiah kena buka. Kepiah kena buka, songkok kena buka, semua kena buka. Bukakan kepala kita. Tak boleh. Ambil selendang letak atas kepala pun tak boleh. Tak boleh. Kalau lupa, cepat-cepat jabut. Tapi kalau lupa, disaja-saja je, bayar dam. Okey.
Menutup muka dan memakai sarung tangan ni untuk orang perempuan. Orang lelaki boleh tutup muka tak? Ulama berbeza pendapat. Pendapat yang tepat, yang rajih, orang lelaki boleh tutup muka. Kepala je tak boleh. Muka boleh. Okey. Yang dilarang juga adalah menanggalkan bulu dan sebagainya. Maksudnya sebelum tu, sebab tu kita suruh cukur sebelum tu. Sebelum ihram. Bila dah masuk dalam ihram, tak boleh cukur, tak boleh potong, tak boleh cabut rambut, bulu dan kuku. Okey. Ini untuk lelaki dan untuk perempuan, sama je. Okey? Tak boleh melakukan muqaddimah jima' dan tak boleh berjima', tak boleh. Jadi maksudnya kalau bawa pasangan masing-masing, kena hati-hati. Tapi sekejap je, haji ni yang problem sikit. Kan, haji ni dah lama sikit. Tapi taklah lama sangat. Taklah sampai seminggu, tak sampai. Cuma dalam ihram tak bolehlah buat benda ni. Tak boleh berkahwin, tak boleh mengawinkan orang lain. Dan tak boleh mewakilkan kahwin orang lain. Tak boleh. Kalau siapa-siapa nak menikah di Mekah, tunggu selesai dulu ihram. Okey. Tak boleh pakai wangi-wangian, sama ada pada badan atau pakaian, bila dah masuk dalam ihram. Sebelum tak apa. Sebelum dan kekal selepas ihram tak apa. Tapi nak pakai yang baru, tak boleh. Memakai minyak di kepala atau janggut, maksudnya nak pakai benda yang berhias, minyak rambut ke apa dalam ihram, tak boleh. Okey? Baik. Dan tak boleh memotong, mengerat, mencabut pokok dan tumbuhan di tanah haram. Ini benda yang bukan untuk orang yang berihram, untuk orang yang tak berihram pun tak boleh. Sebab di tanah haram. Memburu haiwan yang halal dimakan sama ada di tanah haram ataupun tidak. Orang yang berihram dia tak boleh memburu. Ya? InsyaAllah tak adalah kot kita naik kapal terbang. Tak ada haiwan atas tu. Okey. Ini. Kita akan melalui kawasan ni lah. Sebab kita datang daripada Malaysia. Malaysia bawah ni. So kita akan lalu dekat-dekat dengan sini, dia akan beritahu. So bila kat sini saja, kita niat ihram. Ni miqat lah. Miqat ni ada dua. Satu miqat makani, satu miqat zamani. Miqat makani maksudnya tempat yang kita nak berihram. Kita lalu kat mana? Kalau kita ke Madinah dulu, kan, katalah kita ke Madinah dulu, naik ke Madinah, kita akan berihram di sini. Nama dia Zulhulaifah ataupun Bi'r Ali, sebab kita datang daripada Madinah. Tapi kita datang daripada Malaysia nak terus ke Mekah ni, so kita akan lalu Qarnul Manazil. Kalau kita datang daripada Syam, kita bermiqat di Juhfah. Kalau datang daripada Iraq, kita di Zatul Irq. Kalau datang daripada Yaman, kita berihram di Yalamlam. Begitulah. Siapa yang lalu kawasan mana yang dia lalu, dia perlu melalui kawasan tu dan miqat di situ. Berihram di situ. Lepas dia kena patah balik. Okey? Manakala miqat makani, miqat zamani, miqat zamani ialah miqat waktu. Kalau haji dia ada bulan haji. Tapi umrah dia terbuka sepanjang tahun. Okey, baik. Okey, kalau orang tu dia dah berada di Mekah. Dia dah berada di Mekah dah. Dia dah masuklah Mekah. Dia bukan nak buat umrah pun. Dia pergi mesyuarat. Lepas tu perancangan nak buat umrah tu tak ada pun kat dia. Tiba-tiba ada waktu kosong, dia nak buat umrah. Dia tak perlu keluar ke miqat, dia hanya perlu keluar di tanah haram saja. Keluar daripada tanah haram saja. Tu yang orang buat umrah di Ja'ranah, Hudaibiyah dan Tanaim. Maksudnya kalau kita dah masuk ke dalam Mekah, dah masuk ke tanah haram, bila kita nak buat umrah, kita keluar je tanah halal dan kita boleh berihram di sana untuk umrah. Untuk umrah. Ini untuk orang yang dah sedia berada di Mekah, sama ada umrah yang sebelumnya dah selesai ataupun dia masuk bukan untuk berumrah pada asalnya. Boleh faham Okey. Bila kita dah ihram, disunatkan bertalbiyah. Laki angkat suara, talbiyah. Perempuan talbiyah dengan suara yang perlahan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah. Kita kata saya sahut seruanmu ya Allah. Saya sahut seruanmu ya Allah.
Sebab tu orang kata apa? Menyahut panggilan ilahi. Sebab Allah Azza wa Jalla setelah Nabi Ibrahim membina Kaabah, ada khilaf di kalangan para ulama, siapa yang mula-mula bina Kaabah. Ada yang kata Nabi Ibrahim, ada yang kata Nabi Ibrahim bina semula. Bina semula setelah Kaabah tu memang dah ada, cuma binaannya telah rosak, dibina balik. Okey. Bila dah siap bina, dah selesai, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa adzin fin nas, wahai Ibrahim, panggil manusia, seru manusia untuk datang buat haji. Ya'tuka rijala, supaya mereka datang dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ataupun datang dengan menaiki tunggangan. Ya'tina min kulli fajjin amiq, yang mana tunggangan tu datang daripada kawasan-kawasan yang ceruk-ceruk yang jauh. Jadi Nabi Ibrahim panggil. Jadi bila kita terasa nak buat umrah, terasa nak buat haji, maksudnya kita telah menerima seruan tu lah. Kita telah menerima seruan tu. Sebab saya ada kenal satu orang waktu pergi haji tu, kaya, memang kaya, jutawan. Bila tanya dia, Datuk berapa kali dah buat umrah sebelum ni? Tak pernah Ustaz. Haji? Ni first time. Oh, Masya Allah, saya kata, ini baru terima seruan Ya Ustaz, baru terima. Jadi maksudnya, kadang-kadang bukan kira rezeki banyak tak banyak. Ada orang rezeki banyak pun belum terasa diseru. Jadi syukurlah bila kita diseru, walaupun mungkin kita taklah jutawan, kan? Kita taklah billionaire, tapi Allah Ta'ala seru kita dan kita nak pergi. Okey. Kemudian bila masuk ke dalam masjid, kita nanti ni bila sampai je dekat Jeddah, kan? Kita akan pergi ke hotel dulu. Biasanya macam itulah. Kita akan pergi ke hotel. Sebab apa? Sebab beg kita, bilik kita nak disediakan, kan? So, kita akan duduk di hotel, dah siap check-in apa semua, nanti urus dia akan bagi tahu pukul berapa nak turun untuk buat umrah. Okey? Kemudian kita turun, kita pun masuk je masjid, kita baca doa ni, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku. So bila kita masuk masjid, kita nak buat ibadat, kita memerlukan rahmat Allah. Kerana rahmat Allah lah Allah menerima amalan kita. Dengan rahmat Allah lah Allah Ta'ala cuci dosa-dosa kecil kita dengan ibadat tu. Dengan rahmat Allah juga kita digandakan pahala dengan amalan ibadah yang kita buat. Jadi kita nakkan rahmat tu. Jadi kita masuk, kemudian kita masuk, kita niat nak buat tawaf lah. Kita masuk, biasanya, tak tahulah pengalaman saya lah, biasanya kita masuk, kita akan solat fardu dulu. Masuk kita akan solat fardu dulu, sebab kita tak sempat nak solat di airport. Itu kalau waktu tu waktu solat lah. Dan kita solat, lepas selesai solat jamak qasar, barulah kita niat untuk tawaf. Tawaf umrah. Orang lelaki tawaf umrah, dia ada cara yang khas, berbeza dengan orang perempuan. Nanti kita akan tengok sunnah dia. Tapi secara umumnya tawaf perlu memenuhi perkara berikut. Yang pertama, dia perlu berwudu, yakni suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dia perlu berwudu. Perempuan pun sama, lelaki pun sama. Mesti ada wudu. Sebab Nabi SAW kata, tawafun bil baiti salah. Tawaf di Kaabah ni adalah salat. Illa annahu yuhallu fihi al-kalam, atau yahillu fihi al-kalam. Tetapi Allah Ta'ala itu menghalalkan bercakap dalam waktu tawaf, tak macam salat. Jadi kalaulah kita sedang bertawaf, terbatal wudu, kita berhenti, kita pergi ambil wudu semula. Berhenti, ambil wudu semula, sambung di mana kita berhenti. Kat mana kita berhenti tadi, kat situ kita sambung balik. Dan kita boleh sempurnakan mengikut bilangan sebelum kita batal wudu tadi. Boleh? Okey? Yang kedua, suci daripada najis, yakni pakaian, badan, tempat tawaf. Maksud tak boleh bawa najis. Sama macam solat juga. Okey?
Yang ketiga, menutup aurat. Orang perempuan tak ada masalah, orang lelaki tolong hati-hati. Kan? Orang lelaki takut-takut terselak, tutup cepat-cepat. Okey? Kemudian tawaf dimulakan pada sudut Hajar Aswad. Ni Hajar Aswad. Ni Hajar Aswad. Dia Kaabah ni ada 4 bucu. Ada bucu Hajar Aswad. Ini rukun Iraq. Dia terbalik ni. Dia terbalik sikit gambar ni. Jadi kalau ikut rukun Yamani ni dekat bawah ni. Tak apalah. Ni orang lain yang buat, bukan saya yang buat. Dia ada rukun Yamani, dia ada rukun Syami, dia ada rukun Iraqi, dia ada rukun Hajar Aswad. Rukun ni bucu. Corner. Bucu. Baik. Rukun Hajar Aswad di sini. Dia berhampiran dengan pintu Kaabah. Dan juga makam Ibrahim. So kita akan bermula di sini. Katalah kita masuk masjid, kita masuk daripada sini. Kita apa? Kita jalan je. Sampai kat sini baru kira pusingan. Baru kira pusingan. Okey. Bila sampai sini kita pusing, kita sedang bertawaf. Banyakkan berzikir, banyakkan berdoa, banyakkan minta pada Allah apa yang kita nak minta. Allah Ta'ala insya-Allah akan kabulkan. Cuma jangan masuk dalam kawasan ni. Kawasan Hijr Ismail. Jangan masuklah. Kenapa jangan masuk? Sebab ni dulu asalnya Kaabah yang ada dinding tinggi juga macam ni. Tapi bila zaman Nabi berada di Mekah sebelum dilantik menjadi Nabi, kita pernah dengar cerita kan, Quraisy nak pergi letak Hajar Aswad, Kaabah runtuh kan. Sampai nak berebut, nak letak Hajar Aswad. Nabi yang selesaikan, letak 4 kain, 4 bucu tu 4 kabilah pegang. Akhirnya selesai. Cuma waktu dia orang bina balik tu duit tak cukup. Jadi dia orang tak boleh bina dinding ni. Tak boleh, tak mampu. So dia orang bina Kaabah ni petak, yang ni dia orang letak batu sebagai tanda saja. Okey, sebagai tanda. Di zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair, pernah Abdullah bin Zubair bina semula Kaabah ni ikut binaan Nabi Ibrahim yang mempunyai dinding. Tapi bila kerajaan Bani Umayyah menguasai kota Mekah, mereka robohkan balik. Bina semula ikut binaan yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada waktu tu di Mekah. Ada cerita panjang lah sikit pasal Kaabah ni, banyak kali binaan dia tu. Okey. Jadi kita mula di Hajar Aswad, kemudian jadikan Kaabah berada di kiri kita. Maksudnya kita tak boleh tawaf dalam keadaan Kaabah di kanan. Ya? Sebab semua orang tawaf bahu di kiri. Jadi kita jangan lawan arus lah. Kecuali Hanafi. Hanafi kata boleh. Tapi majoriti ulama kata tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab Nabi bila dia tawaf, memang bahu kirinya dekat dengan Kaabah. So kita pusing. 7 pusingan. 7 pusingan. Baik. Kemudian saya sebut tadi jangan masuk kawasan ni. Kalau masuk kawasan ni, pusingan tu tak kira. Kena pusing balik. Kena pusing balik. Sampai dekat rukun Yamani, ni dekat rukun Yamani ni, sebelum Hajar Aswad, sampai dekat sini, kalau boleh sentuh, sentuh. Sepanjang hidup saya, sekali je saya sentuh. Tahun 2012. Pergi umrah waktu tu tak ramai orang. Kami first batch yang masuk lepas haji. So boleh sentuh. Dekat rukun Yamani tu dia ada macam kawasan tu dia apa? Dia kosongkan daripada kelambu. So kita boleh sentuh. Sentuh. Kalau boleh sentuh. Tak boleh sentuh, jalan macam biasa. Tapi daripada sini sampai ke sini baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. So cuma sampai dekat Hajar Aswad. Kalau dekat rukun Yamani sentuh. Tak sentuh, jalan macam biasa. Sampai dekat Hajar Aswad, kalau boleh cium, cium. Kalau tak boleh cium, sentuh. Tak boleh sentuh, isyarat. Bismillahi Allahu Akbar. Dan jalan balik. Isyarat kita. Bismillahi Allahu Akbar. Jalan balik. Boleh? Okey. Ini kita jalan lah. Ini yang betul. Rukun Syami menghala ke arah Syam.
Rukun Iraki menghala ke arah Iraq, rukun Yamani mengarah ke arah Yaman. Ini Hajar Aswad. Boleh nak? Okey. Sunat tawaf. Bagi lelaki, ini yang saya sebut tadi ni, lelaki dia ada beza sikit. Sunat bagi dia ittiba' sepanjang 7 kali tawaf. 7 pusingan tu kita ittiba'. Ittiba' membuka lengan belah kanan. Buka lengan belah kanan, letakkan kain di bawah ketiak kanan tu, buka belah kanan ni. Sunat. Kerana Nabi SAW mengarahkan sahabat untuk melakukan perkara itu bagi tawaf yang selepasnya ada sa'i. Kalau tawaf sunat yang kita pakai baju jubah tu, tak payahlah buka. Ni tawaf yang lepasnya ada sa'i. Okey? Kemudian kita disunatkan untuk ar-ramal 3 kali pusingan. Yang pertama, lari-lari anak lelaki. Lari anak. Lari. 2 ni disunatkan untuk orang lelaki. Okey? Menyentuh rukun Yamani dengan tangan kanan. Ni saya sebut tadi tu. Kalau boleh sentuh lah. Kalau tak boleh sentuh, jalan macam biasa. Mengangkat tangan sambil bertakbir ketika menghadap Hajar Aswad. Kalau tak boleh nak cium, tak boleh nak sentuh, angkat tangan, Bismillahi Allahu Akbar. Dekat Hajar Aswad, bukan dekat rukun Yamani. Rukun Yamani ada sentuh. Tak boleh sentuh, tak sempat sentuh, tak mampu sentuh. Ramai sangat orang. Jalan terus. Tapi saya nampak ada Arab tu buat macam tu, Ustaz. Arab bukan hujah kita. Okey? Yang kita nak pegang sekarang ni adalah sunnah Nabi SAW. Dan membaca doa tadilah antara rukun Yamani sehingga Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai tawaf 7 pusingan. Yakin dengan 7 pusingan. Kalau syak 6 ke 7, 6 ke 7, pusing satu lagi. Kenapa? Sebab kalau kita kata 6 ke 7, 6 ke 7, kira 7 lah. Sekali tengok-tengok 6. Apa jadi? Kena tawaf balik, lepas tu kena sa'i balik. Sebab sa'i tadi tak sah. Saya buat sa'i 7 kali. Memang 7 kali, tapi tak sah. Pasal apa tak sah? Sa'i tempat dia lepas tawaf yang sah. Bila tawaf tak sah, sa'i pun belum sampai waktu. Maksud kita sa'i sebelum waktu dia sampai. Okey. Boleh? Okey. Selesai yang ni, 7 pusingan lengkap. Kita pun solat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Sambil kita baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah daripada makam Ibrahim ni tempat salat kamu. Kalau boleh, ni makam Ibrahim ni kat sini. Kalau boleh kita salat belakang ni. Kalau mampulah, tak boleh lah. Ramai orang ni. Jadi kita akan pergi ke belakang sikit. Ada kawasan di belakang sikit. Kalau tak mampu juga, di mana-mana dalam masjid boleh. Salat 2 rakaat. Salat sunat tawaf dia panggil. Tak salat pun tak apa. Tapi salat ni sunat. Untuk semua tawaf. Tawaf umrah, tawaf haji, tawaf sunat. Ada salat ni. Salat ni, kita salat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan juga Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Selesai solat sunat ni, doa apa nak doa, kemudian disunatkan pergi minum air Zam-Zam. Kalau boleh basahkan kepala sikit pun tak apa. Basahkan kepala dengan air Zam-Zam. Minum. Sebelum minum, dalam hadis disebut ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam ni berdasarkan dengan niat apa kita minum. Maksud kita minum tu kita doa, ya Allah, jadikanlah aku, anak aku orang saleh. Ya Allah, jadikanlah aku, anak aku orang yang berilmu. Doa. Ya, ulama-ulama zaman dulu mereka berdoa. Ibn Hajar berdoa nak jadi ulama besar. Dia minum air Zam-Zam, alhamdulillah Tuhan kabulkan. Okey. Kemudian sa'i. Dah selesai tawaf, dah selesai solat sunat, dah minum air Zam-Zam, dah doa dah. Waktu minum air Zam-Zam, kita pergi sa'i. Niat sa'i. Niat sa'i, saya nak pergi sa'i untuk umrah.
Okey, kerana Allah. Kemudian bila sa'i mesti dilakukan selepas tawaf yang sahih, yang sah. Kalau tawaf tak sah, sa'i pun tak sah. Okey. Kemudian dia bermula di Bukit Safa dan dia berakhir di Marwah. Masa kita nak naik ni, kita baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu sunat lah. Kita baca yang wajib dulu. Kita baca syarat dan rukun dulu, nanti kita akan pergi yang sunat. Mula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Masa kita kena kira lah. Daripada Safa ke Marwah 1, daripada Marwah ke Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita kira 7 sampai kat Safa, kira tak betul. Dia mesti 7 dekat Marwah. Okey? Kemudian cukup 7 kali dengan yakin hendaklah sa'i hingga ke penghujung setiap kali. Maksud jangan orang kata apa, belum sampai lagi dah patah balik. Seeloknya sampai ke atas lah. Okey. Mengekalkan niat sa'i sepanjang masa, maksudnya kita tak ada niat nak batalkan sa'i itulah. Okey. Dekat lampu hijau kita disunatkan lari-lari anak bagi lelaki. Ya, sebab tu PM kita masa sa'i tu ada gambar dia berlari. Ada orang marah dia kata, ingat parlimen kan nak lari-lari. Saya bukanlah sokong sangat kawan tu, tapi benda yang dia buat tu betul. Saya bukan sokong sangat kan. Kadang-kadang ada benda kita tak setuju lah, tapi tang dia lari tu sunnah dekat ada lampu hijau. Nanti kita akan tengok. Dekat Batnul Wadi dipanggil. Zaman dulu dia deep, dia cerun. Jadi sebab itu Hajar berlari buat dekat situ. Okey? Untuk lelaki lah, perempuan jalan biasa. Okey? Baik. Sunat sa'i. Yang ni pun sunat juga. Lari itu pun sunat juga. Kalau tak lari pun tak apa. Okey. Semasa mendaki Bukit Safa, kita baca ayat ni. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Baca ayat ni. Sesungguhnya Safa dan Marwah ni daripada syiar Allah. Sesiapa yang buat haji, buat umrah, maka tidaklah berdosa baginya untuk bertawaf di Safa dan Marwah. Kenapa tak berdosa pula? Sebab zaman dulu, zaman jahiliyah, Safa dan Marwah ni dua bukit yang ada berhala di situ. Jadi bila orang Islam diarahkan untuk buat haji dan umrah, orang Islam rasa macam bersalah. Sebelum Nabi buang semua berhala tu. Sebab kita kena tahu, Nabi dan para sahabat pernah buat umrah sebelum pembukaan kota Mekah, iaitu Umratul Qadha. Umratul Qadha, Nabi buat umrah dengan para sahabat, waktu tu orang Quraisy masih berkuasa di Mekah. Jadi adalah berhala kat situ. Jadi para sahabat rasa macam duka cita nak pergi, macam mana kita nak buat ni? Tak berkuasa kan? Tak ada kuasa nak buang. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Tak berdosa tak apa. Kamu buat untuk Allah, bukan untuk berhala tu. Ya? Dan sesiapa yang melakukan perkara yang baik, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla syakirun alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penerima syukur, dan Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Baik. Kemudian bila naik ke Bukit Safa, naik je Bukit Safa, nampak Kaabah, kalau nampak lah. Sebab kadang-kadang dia tengah construction, dia tutup. Tapi mana orang hala ke situ tu, kita menghala ke arah kiblat. Menghala ke arah kiblat. Tengok tile. Sebab tile dekat Masjidil Haram tu dia menghala ke arah kiblat. Ke dalam, bukan keluar lah, bukan ke dinding luar. Ke dalam. Itu menghala ke arah kiblat. Bila kita nampak ataupun kita menghala ke arah kiblat, kita baca ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kita doa. Apa nak doa? Doa. Lepas tu kita baca balik la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Buat 3 kali. Sambil kita angkat tangan doa. Boleh? 3 kali. Lepas tu kita start jalan. Sampai kawasan hijau lari anak. Bila sampai dekat Marwah, kita buat benda yang sama juga. Naik ke Marwah, sampai dekat Marwah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa. Ulang balik, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai 3 kali, dan jalan pula ke Safa. Sampai dekat lampu hijau, lari anak balik. Naik ke Safa, buat benda yang sama. Sampai 7 kali. Selesai sa'i, kita bercukur ataupun bergunting. Cukur atau gunting. Okey. Bercukur botak atau potong pendek rambut bagi lelaki. Botak afdal. Cukur ada pahala. Kan? Tapi kalau saya tak boleh botak. Saya tak boleh botak licin, tak boleh. Kerana saya ada masalah kulit. Untuk orang yang boleh botak licin, licinkan kepala tu. Kan? Yang tak boleh, tak apa. Potong pendek. Okey? Perempuan gunting beberapa helai rambut. Beberapa helai rambut. Perempuan tak boleh botak. Sekali Abang Haji terkejut. Awak dah apa hal? Kan? Yang perempuan dia tak digalakkan botak. Bahkan ada ulama kata dilarang perempuan botak. Memang ada hadis khas. Ya? Baik. Kenapa cukur afdal? Sebab Nabi SAW berdoa, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmati orang yang bercukur botak kepalanya. Licin. Dan akhirnya tertib, itu melakukan semua rangkaian ni ikut terutan. Bermula dengan niat, lepas tu ihram, niat ihram lah, tawaf, sa'i, dan akhirnya bercukur dan bertahallul. Selesailah umrah kita. Tu je umrah. Kan susah pun kan? Berapa minit? Okey.